Permohonan pengambilan khas guru dibuka hari ini. Bantuan e-wallet 2023 diperluas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Jumaat 7 April 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Labuan dan Sarawak mengisi paparan hari ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kerajaan akan memperluaskan bantuan e-wallet 2023 kepada semua mahasiswa Institut Pengajian Tinggi IPT. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada semua mahasiswa. Saya akan putuskan supaya e-wallet itu boleh dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Beliau berkata demikian bagi mengulas pertanyaan berhubung bantuan mahasiswa yang hanya membabitkan mereka yang berusia 18 tahun hingga 20 tahun sahaja. Mengenai akses internet di universiti, Perdana Menteri berkata perkara itu antara rancangan segera yang akan dilakukan kerajaan. Oleh kerana ia melibatkan universiti, nanti saya bersama dengan Saudara Menteri Khalid, kita akan adakan beberapa rancangan segera supaya akses internet ini mesti dipenuhi di semua kampus negara kita. I will do that. Okay. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam bagi program dialog bersama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia. Program yang dihadiri lebih 200 mahasiswa itu merupakan salah satu inisiatif kerajaan bagi mendapatkan input serta pandangan mahasiswa bagi bersama-sama membangunkan Malaysia Madani. Tanpa kecuali. Yes. Perdana Menteri turut memaklumkan perbincangan akan dibuat dengan syarikat-syarikat penerbangan bagi menyediakan inisiatif untuk pelajar menikmati tambang kapal terbang lebih murah termasuk ke Sabah dan Sarawak. Untuk students ni make sense lah. Mungkin kita kena runding dengan syarikat penerbangan. Kalau ada rekod umpamanya, dia ada sertifikat student, mungkin setahun sekali ke, maka dia berikan. Boleh saya bincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony Lee. Permohonan bagi pengambilan khas guru menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP mula dibuka hari ini. Ia bagi menampung kekurangan tenaga pengajar di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata permohonan boleh dibuat terutama melibatkan 4 subjek kritikal, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan Reka Bentuk dan Teknologi. Semua yang berminat menjadi guru, atau guru sementara pun boleh, atau graduan-graduan yang dari universiti awam boleh memohon dalam melalui website MySPP itu untuk memohon menjadi guru. Kita harap dengan pengambilan ini boleh mengurangkan kekurangan guru di seluruh negara, terutama daripada mata pelajaran tadi. Tambahnya, individu yang pernah memohon sebelum ini tetapi tidak berjaya boleh kemukakan semula permohonan mengikut option subjek yang diperlukan. Walaupun tiada tarikh tutup permohonan ditetapkan setakat ini. Penentuan tarikh sebenar Hari Raya Aidilfitri berada di bawah bidang kuasa pihak penyimpan mohor besar Raja-Raja. Justru umat Islam negara ini dinasihatkan agar bersabar dan menunggu pengumuman pihak berautoriti dalam menentukan tarikh tersebut. Seperti mana yang kuasa itu di bawah penyimpan mohor besar itu. So jadi saya rasa kita kena tunggulah. Dan ini kita akan bincangkan di peringkat Jabatan Fatwa apa dan sebagainya. Cuma saya dah seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan apa yang berlaku pada tahun lepas tu tidak berulang supaya tidak terkejut. Yang tu yang hasrat kita semualah. Saya tak mau preempt dan kita serahkan kepada kuasa inilah penyimpan mohor besar untuk menentukan. Semalam, ahli astronomi UAE menjangkakan tarikh Aidilfitri pada tahun ini jatuh pada 21 April ini.
Sekretariat Khas Sulu pada 8 Mac 2023 menegaskan bahawa Malaysia kekal dengan pendirian tidak mengiktiraf timbang tara komersial yang dimulakan oleh penuntut yang mengaku sebagai waris kumpulan Sulu. Malah tindakan tuntutan tersebut juga tidak rasional kerana berlakunya pencerobohan lahat datu yang diklasifikasikan sebagai ancaman kepada negara. Ikuti laporan khas siri 2 tuntutan Sulu bersama wartawan Mohan Cinasami. Semalam dalam laporan khas tuntutan Sulu Siri 1, saya telah mengupas kronologi ringkas berkenaan tuntutan. Namun, timbul persoalan mengapakah waris Sulu bertindak merampas aset negara dalam membuat tuntutan bayaran. Apabila sesuatu award timbang tara diperolehi di luar negara, sudah semestinya award ini nak dikuasakan ke atas pihak di Malaysia. Khususnya dalam konteks ini adalah kerajaan Malaysia. Tetapi ada kemungkinan agak mustahil lah award itu boleh dikuasakan di Malaysia. Jadi untuk mendapatkan hasil daripada award tersebut, mereka mencari di manakah ada aset-aset kerajaan Malaysia di mana-mana negara lain di dunia ini. Dan mereka telah mengenal pasti bahawa di Luxembourg ada aset Petronas. Dakwaan oleh waris Kesultanan Sulu, kononnya Malaysia telah melanggar perjanjian 1878 adalah tidak berasas berikutan tindakan menceroboh lahat datu Sabah. Malah keputusan Mahkamah Luar Negara yang memihak kepada Malaysia juga jelas menunjukkan tuntutan mereka adalah ditolak. Hakikatnya perbuatan mereka ini adalah bersifat penipuan undang-undang antarabangsa terhadap kerajaan Malaysia. Sedangkan Mahkamah Pengadilan Antarabangsa ataupun International Court of Justice ICJ tidak melayan kes tuntutan Sulu pada tahun 1968 atas sebab ia merupakan isu tuntutan yang berstatus hak pemilikan persendirian. ICJ hanya menimbang kes tuntutan hak kedaulatan atau hak pemilikan antara negara dan negara, bukannya antara negara dan individu persendirian. Sekretariat Sulu dalam satu kenyataan pada 14 Mac 2023 telah menyatakan bahawa Malaysia sedang meneliti semua langkah sedia ada untuk menentang tuntutan kumpulan Sulu dalam usaha memelihara kedaulatan negara. Mohan Cinasami, RTM. Seterusnya kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Nur Syarzinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, Negeri Pahang, Negeri Sembilan dan juga Johor. Hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan negeri Perak dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat di sini keadaan hujan kini tertumpu di bahagian tengah negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan mula terbentuk melibatkan kawasan di sekitar Kuching dan juga barat negeri Sarawak. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang kencang, banjir kilat serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan Jamuel Aedes. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Berita wilayah diteruskan ke negeri di bawah bayu. Antara paparan, Sabah harap fakta laporan naas tragedi Double Six diumum sepenuhnya. Perinciannya langsung sama Anissa Dowles di studio Kota Kinabalu. Baik, sahih. Sabah berharap laporan nahas udara pesawat Sabah Air pada 6 Jun 1976 yang akan didedahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memberi pendedahan sebenar berkaitan kemalangan berkenaan tanpa ada fakta sebenar tercicir. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata pendedahan laporan itu sekian lama dinantikan rakyat Sabah. Jadi dengan adanya fail ini dibuka, rahsia tidak ada rahsia lagi. Saya percaya keluarga-keluarga mangsa itu sendiri akan juga mengucapkan terima kasih. Kita sudah menunggu lebih daripada 46 tahun, hampir 50 tahun. Dan kita pun telah mendesak kerajaan setiap tahun kita berada di Tugu Peringatan. Beliau berkata demikian kepada media di Keningau. Sementara itu, dalam kenyataan Ketua Pemuda APCO, Felix Joseph Saang, dengan laporan tersebut meningkatkan keyakinan rakyat terhadap ketelusan kerajaan. Tragedi yang juga dikenali sebagai Double Six Crash mengorbankan 11 nyawa, termasuk Ketua Menteri ketika itu, Tun Fuad Stevens. Pendigitalan koperasi antara fokus utama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dalam penyediaan program intervensi bagi memulihkan semula perniagaan koperasi mengikut norma baharu. Bagi memperkasa inisiatif ini, KUSKOP melalui kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi Malaysia IKMA dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad melancarkan Pelan Tindakan Digitalisasi Koperasi 2021-2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata pelan tersebut menggariskan inisiatif untuk meningkatkan keupayaan koperasi dalam menjalankan perniagaan berasaskan teknologi, sekaligus membawa perubahan dan mentransformasi gerakan koperasi ke arah pendigitalan. Dato' Iwan berkata demikian selepas merasmikan program Bicara Ilmu Ramadan anjuran IKMA di Kota Kinabalu. Dato' Iwan turut menyambut baik penubuhan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia Mei depan. Kita memerlukan graduan yang dilatih untuk membangunkan sektor koperasi di negara kita. Secara keseluruhannya kita ada 15,000 lebih koperasi di negara ini yang melibatkan lebih daripada 7 juta anggota dan merupakan satu sektor yang besar dan kita mahu koperasi ini terus berkembang. IKMA menyasarkan 300 pengambilan pelajar tahun ini. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tambun, Kota Marudu dan masyarakat sekitar hadir bagi mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan dalam program perkhidmatan komuniti bergerak. Program Kementerian Kewangan melalui Perbendaharaan Malaysia Sabah ini menghimpunkan 24 agensi kerajaan, persekutuan, negeri dan badan bukan kerajaan untuk membawa perkhidmatan kepada penduduk. Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Kota Marudu, Jasri Juki berkata program memudahkan penduduk kampung mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan tanpa perlu melakukan perjalanan jauh sekaligus menjimatkan masa. Memudahkan masyarakat Kota Marudu
seluruhnya untuk berurusan ataupun bertanya dan memudahkan mereka untuk mendapatkan sebarang maklumat yang mereka perlukan. Beliau ditemui RTM dalam program perkhidmatan komuniti bergerak di perkarangan Masjid Nur Ain, Kampung Tanbun, Kota Marudu. Turut diadakan gotong royong memasak bubur lambuk bersama penduduk kampung. Kita memberikan perkhidmatan dalam pelbagai jenis, sama ada memberikan taklimat, kaunter perkhidmatan untuk memberi khidmat nasihat, dan kita juga memberikan peluang kepada pelbagai kumpulan sasar untuk terlibat dalam pengisian program ini, termasuklah dalam kalangan wanita, ibu-ibu tunggal, belia dan juga kanak-kanak dan juga ketua isi rumah. Program ini sangat baik untuk penduduk kampung, terutama di Kampung Tambun ni, sebab di sini semua kebanyakan dia golongan B40 lah, nelayan, mereka petani. Jadi memang sangat-sangat dorang harapkanlah program-program macam ni. Selalu masalah kenderaan untuk pergi agensi kerjaan yang kami perlukan. Tapi sekarang terima kasihlah kerana agensi kerjaan suri datang ke kampung kami ni. Kami bersyukur juga program-program yang dijalankan di sini, mana tahu ada bantuan makanan kah, bantuan air raya kah. Macam saya ni orang susah juga. Masyarakat diseru melaksana tanggungjawab sosial khususnya menyantuni anak-anak yatim bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengganti ibu bapa mereka. Dalam masa sama, tanggungjawab tersebut seharusnya tidak dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan, sebaliknya secara konsisten dan berterusan sepanjang masa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, menyantuni anak-anak yatim bukan sahaja membolehkan mereka rasa dihargai, malah mampu menjadi landasan terbaik dalam mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Kita di antara orang yang bertanggungjawab mengenal pasti dan juga melihatlah. Mungkin sebagainya kita terpaksa menanggung kos ataupun bantuan-bantuan yang tertentu. Beliau ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim di Putatan. Majlis menyaksikan 30 anak yatim dari Sekolah Kebangsaan SK Putatan, Sekolah Agama Negeri Integrasi Putatan, Pusat Asuhan Tunas Islam Putatan dan SMK Putatan menerima sumbangan wang tunai sebagai persediaan awal menyambut ketibaan Syawal. Pihaknya turut menyediakan 2,000 bakul Ramadan untuk diagihkan kepada golongan asnaf di seluruh negeri. Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Keningau menyumbang RM22,800 kepada 62 masjid dan surau di kawasan Parlimen Keningau. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dalam majlis berbuka puasa dan menyampaikan sumbangan masjid dan surau Parlimen Keningau di Masjid Nur Hidayah, Pekan Bingkor, Keningau. Dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri ini, yang sudah tentu memberi satu suntikan semangat dan azam kepada masyarakat Islam di Parlimen Keningau ini yang sekarang ini sedang menjalani ibadat puasa. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang disampaikan oleh YB dapat membantu meningkatkan syiar Islam dalam kalangan seluruh masjid di Dun Liawan, dan kami berharap sumbangan ini dapat diteruskan. Dalam majlis sama turut disampaikan 660 bakul makanan kepada masyarakat Islam bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Bingkor yang disumbangkan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti berita wilayah bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, terima kasih, Ann. Seterusnya, untuk perkembangan berita dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Haji Jack di Labuan. Silakan. Terima kasih. Tiada kes direkodkan sepanjang Ops Pantau 2023 yang dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Jelas pengarahnya Junaidah Arba'in, sejak Ops Pantau dilaksana pada 23 Mac lalu, 168 premis telah diperiksa.
Lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan pemeriksaan pegawai KPDN adalah di Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, Pasaraya dan juga Pasar Borong. Sebanyak 11 aduan diterima dan daripada jumlah aduan itu, 6 aduan masih dalam siasatan, manakala selebihnya telah diselesaikan. Kalau saya boleh kata, 6 aduan yang masih dalam siasatan itu adalah bagi kategori yang pertama harga, kemudian ada juga untuk kes barang tiruan, barang kawalan dan juga 3 kes untuk aduan mengenai dengan transaksi dalam talian. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu slot bicara eksklusif di Labuan FM. Sementara itu, beliau turut memaklumkan bekalan barangan keperluan adalah mencukupi. Pemeriksaan dan pemantauan ke atas bekalan barangan keperluan akan terus dibuat bagi kegunaan sepanjang Ramadan dan menjelang Aidilfitri nanti. 3 kes dilaporkan berkaitan kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan yang dikenali geng plastik hitam menerusi Ops Rahmah Ramadan at Labuan sehingga 15 Ramadan. Pengenolong Pengarah Kanan Jabatan Agama Islam Jawi Labuan, Sazali Ritaudin Syahbudin dalam kenyataan memaklumkan jumlah kes yang direkod mencatatkan penurunan berbanding tahun lepas bagi tempoh sama. Beliau berkata setiap tahun pihaknya akan menjalankan aktiviti penguatkuasaan bagi kesalahan tidak menghormati Ramadan, terutama terhadap mereka yang ponteng puasa. Tindakan akan diambil di bawah Undang-Undang Kesalahan Syariah di bawah Seksyen 15 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559. Peniaga Islam yang bersubahat menjual makanan kepada orang Islam tidak berpuasa juga boleh dikenakan tindakan di bawah akta sama serta Seksyen 43 Akta 559 kerana bersubahat. Penguatkuasa Jawi akan terus menjalankan pemantauan dan pemeriksaan di semua premis makanan sekitar Labuan sepanjang bulan Ramadan ini. Sebanyak RM160,000 diperuntukkan untuk pemohon bantuan di bawah skim Bantuan Perikanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib tahun ini yang meningkat berbanding RM27,850 bagi tahun 2022. Mustafa Kasim, 61 tahun, merupakan seorang nelayan menzahirkan rasa syukur terhadap bantuan enjin sangkut yang telah diluluskan menerusi skim tersebut. Bantuan itu memudahkannya mendapatkan hasil tangkapan sendiri berbanding sebelum ini dia perlu menumpang bot nelayan lain untuk turun ke laut. Biasanya kami kongsilah beli minyak, lepas tu ikan tu bila dijual tulak minyak baru dapat gaji sikit lah, RM50 lah kadangnya. Itu pun kalau syukur pada Mawib yang menyalurkan bantuan sama yang pembayar ni zakat kan, dengan dirang tidak pada kami menerima bantuan. Bantuan enjin bot dengan nilai RM8,650 itu diserahkan oleh Ketua Unit Pembangunan Asnaf Mawib Labuan, Ustaz Muhammad Syukur Norfini. Sebelum ni pakcik ni ada datang kepada kaunter Baitul Mal kita ataupun agihan zakat dan juga memaklumkan kepada kita bahawa banyak kerosakan yang dihadapilah untuk enjin sangkut sebelum ni. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Harji. Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokus dari Sarawak mengenai pembangunan infrastruktur di lawas terus dipertingkat. Perinciannya kita bersama Bu Mawin. Bu Ma, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak gigih berusaha dalam memastikan lawas terus mengalami arus pembangunan selari dengan kawasan-kawasan lain di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pembangunan kemudahan infrastruktur di lawas terus dipertingkatkan termasuk kemudahan utiliti seperti bekalan air dan elektrik serta telekomunikasi. Menurut Dato' Amar Awang Tengah lagi, usaha tersebut akan meningkatkan keyakinan pelabur untuk memilih lawas sebagai destinasi pelaburan mereka.
Ke arah itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak mahu kerjasama setiap lapisan masyarakat diperlukan dalam usaha mengimbangi pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar sekaligus menaik taraf hidup rakyat secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian pada Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Lawas MDL bagi penggal 2023 hingga 2025 di Lawas. Menyentuh berkenaan peranan Ahli Majlis pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu menegaskan mereka perlu memahami hala tuju serta dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Jelasnya setelah memahami dasar dan keutamaan tersebut, Ahli Majlis dapat berfungsi dengan berkesan untuk memupuk persefahaman dan mendorong penglibatan masyarakat lebih-lebih lagi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah menyaksikan seramai 32 ahli majlis mengangkat sumpah diketuai oleh Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok selaku pengerusi MDL. Unit Perolehan Organ di Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak diminta mengadakan sesi penerangan berkaitan penerimaan organ bagi meningkatkan kefahaman orang ramai berhubung perkara tersebut. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini terutama dari sudut keagamaan serta proses dan prosedur dalam penerimaan organ. Antara perkara yang dikuatiri oleh masyarakat, khususnya waris penderma, ialah rupa dan bentuk tubuh jenazah akan terjejas apabila menderma organ atau tisu. Justru Datuk Seri Fatimah memberitahu persepsi sedemikian perlu ditangani bagi mengelak salah faham sekaligus boleh menyebabkan mereka enggan menjadi penderma organ. I do agree sebab perkara ini perkara yang tidak kita bincang setiap hari dan dengan itu perlu ada sesi penerangan kepada orang awam. If we want it to be successful, we have to address the misconception ataupun beri maklumat tentang proses dan prosedur yang terlibat. Beliau bagaimanapun memberitahu tahap kesedaran masyarakat berkaitan pendermaan organ semakin positif pada masa kini berbanding beberapa tahun lepas. Ia berdasarkan peningkatan jumlah dalam pendaftaran ikrar pendermaan organ di Sarawak. Datuk Seri Fatimah ditemui pemberita pada program derma darah di sebuah pasaraya di Kuching. Program sehari berkenaan merupakan anjuran Persatuan Pembangunan Insan Sarawak. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menerima zakat perniagaan lebih RM429,000 dari kumpulan Petronesa dan syarikat Sanjung Etika Sendirian Berhad pada majlis berbuka puasa bersama Premier Sarawak di Kuching. Zakat perniagaan tersebut disampaikan oleh pengerusi kumpulan Petronesa dan syarikat Sanjung Etika Sendirian Berhad, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kepada Wakil Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Sulaiman Mahili. Majlis penyerahan zakat tersebut disaksikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan duit raya kepada 281 orang kanak-kanak daripada Yayasan Kemajuan Insan Sarawak, Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak dan anak-anak warga Yayasan Sarawak daripada Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari turut bersama jemputan menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Penganjuran program di kawasan kurang perhatian dapat mendedahkan keperluan dan kekurangan di sesuatu kawasan. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapai, memberitahu ini termasuk kawasan beliau yang sering mengalami masalah terputus bekalan elektrik berikutan peningkatan permintaan. Rodiah menjelaskan masalah tersebut menyebabkan kerosakan perkakas elektrik penduduk meskipun telah diutarakan sebelum ini kepada pihak berwajib. Beliau berkata demikian di program Jelajah Ramadan Sarawak FM di Masjid Darul Hijrah Simunjan. Majlis tersebut dianjurkan dalam keadaan gelap dan tiada liputan komunikasi ekoran terputus bekalan elektrik sejak pukul 2 petang sehingga hampir waktu berbuka. Kami dimaklumkan bahawa pihak SAB telah menjalankan ataupun membuat beberapa pendekatan di mana mereka telah mengupgrade beberapa kalau secara perkataan yang orang faham adalah
transformer ataupun substation supaya masalah ini dapat diselesaikan secara betul-betul tidak akan berlaku lagi di masa hadapan. Mengenai program tersebut, beliau menyambut baik kawasan beliau dipilih untuk jelajah Ramadan siri ke-13 ini yang dapat merapatkan ukhuwah selain menyantuni golongan kurang berkemampuan dalam menanti ketibaan Syawal. Kawasan Simunjan merupakan antara 3 lokasi terpilih untuk program jelajah Ramadan Sarawak FM tahun ini dan seterusnya akan diadakan di Sadong Jaya dan Gedong dengan kerjasama Rakan Strategik Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Turut berlangsung pada program itu ialah demonstrasi membuat kuih takeh, gunting rambut percuma, agian 170 bakul makanan asas serta 2,000 bungkusan bubur lambuk diagihkan. Hadir sama ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Idris dan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Maknoh. Kawasan tengah dan barat Sarawak dijangka akan terus mengalami keadaan cuaca hujan dan ribut petir berikutan tempoh peralihan monsun yang bermula sejak 23 Mac lalu sehingga bulan Mei depan. Menurut Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, tempoh tersebut merupakan peralihan monsun timur laut yang lebih lembap kepada musim yang lebih kering iaitu monsun barat daya. Khairul Najib menjelaskan ciri-ciri angin sepanjang tempoh peralihan monsun ini juga sesuai untuk pembentukan awan cumulonimbus terutamanya di kawasan berbukit bukau yang boleh membawa ribut petir, hujan dan angin kencang pada sebelah petang sehingga ke awal malam. Namun begitu secara lazimnya kejadian ribut petir dan angin kencang seperti yang berlaku di Sibu baru-baru ini bukan satu kejadian luar biasa dan ia berpunca daripada fenomena downdraft iaitu pertembungan dua kelajuan angin yang berbeza serta berlaku dalam tempoh masa selama 10 hingga 15 minit sahaja. Dalam tempoh peralihan monsun ini juga katanya, kejadian banjir khususnya di kawasan tanah rendah seperti di tebingan sungai dan kawasan berpayak tetap berisiko tinggi untuk berlaku dan orang ramai dinasihati agar sentiasa peka dengan keadaan semasa di kawasan masing-masing. Walaupun kita tidak menjangkakan satu banjir yang berpanjangan, yang berpanjangan yang boleh menjejaskan kehidupan ataupun menjejaskan kesejahteraan rakyat. Cuma kita minta orang ramai walaupun kita tidak menjangkakan adanya berlaku banjir, kita mohon orang ramai supaya mendengar arahan dan juga maklumat daripada pihak berkuasa jika diminta untuk berpindah. Orang ramai juga dinasihati agar berhati-hati ketika melakukan aktiviti luar apabila cuaca mendung dan mengelakkan diri daripada berlindung di bawah struktur yang tidak kukuh, pokok serta tiang lampu. Beliau berkata demikian semasa ditemui RTM di Kuching. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Buma. Ramadan bulan dinantikan apabila setiap amal dan pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dalam bulan ini, pelbagai pihak berlumba-lumba melakukan amal kebajikan. Tidak terkecuali Bank Islam Malaysia Berhad yang turut berkongsi rezeki Ramadan menganjurkan pelbagai program di Kelantan. Wartawan Majidah Ismail punyai perinciannya. Hampir RM950,000 diperuntukkan Bank Islam kali ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Muhammad Muazzam Muhammad berkata, Bank Islam menunaikan kewajipannya membayar zakat perniagaan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK berjumlah RM730,000. Jumlah itu meningkat 40% berbanding RM520,000 tahun sebelumnya. Malah jumlah itu yang tertinggi direkodkan dalam tempoh 40 tahun Bank Islam beroperasi. Ini adalah antara tanggungjawab kami yang mana harapan kami agar dengan serahan zakat yang kami lakukan ini ia akan membantu MAIK untuk melaksanakan objektifnya dalam menyantuni dan memenuhi keperluan masyarakat yang memerlukan terutama dalam golongan asnaf di negeri Kelantan ini. Cek zakat diserah kepada Yang di-Pertua MAIK Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz di Kota Baru. Jumlah ini sebahagian daripada keseluruhan zakat Bank Islam berjumlah RM13.63 juta bagi tahun kewangan 2022.
Jumlah tersebut adalah dari rekod keuntungan sebelum zakat dan cukai Bank Islam iaitu RM746.9 juta untuk tahun kewangan 2022, meningkat 6.1% berbanding RM704.2 juta tahun sebelumnya. Menjadi tanggungjawab MAIC sebagai agensi resmi untuk menguruskan Hari Raya Zakat Negeri Kelantan dan juga merancang serta melaksanakan program yang berkesan dan membantu pada para asnaf yang memerlukan. Juga ini adalah tanggungjawab utama MAIC agar amanah para pembayar zakat dapat kami realisasikan berpandukan lunas yang ditetapkan oleh Al-Quran. Saya ni tak ada apa ni, pendapat tak ada kerja apa ke. 300 tu besar dah lah. Lebih pada gembira, tak boleh dok rayak. InsyaAllah saya akan gunakan untuk persiapan raya lah. Lagipun banyak-banyak benda yang perlu dibeli untuk menyambut Aidilfitri ni. Pihak Bank Islam pun buat satu keramaian kepada orang kampung kita dan diberinya bantuan asnaf kepada orang kampung ni. Alhamdulillah. Zakat wakalah turut diagih kepada Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Pengkalan Cepa dan Yayasan Islam Kelantan masing-masing berjumlah RM50,000. Ia bertujuan meringankan beban pelajar kurang berkemampuan dalam menyediakan keperluan pengajian. Selama 2 hari berada di Kelantan, pelbagai pengisian diatur termasuk program Ihtimam Ramadan di Masjid Ar-Rahman Pengkalan Cepa. Kita mulakan dengan gotong royong untuk menyediakan bubur lambuk yang agak unik kerana ianya menu Pantai Timur. Sedikit berbeza daripada bubur lambuk yang biasa kita rasai di Kampung Baru ataupun di tempat lain. Dan sukarelawan Bank Islam bersama dengan penduduk setempat bergotong royong menyediakan lebih kurang 1,000 pack untuk bubur lambuk yang telah kami agihkan dan edarkan kepada petugas dan juga pelawat-pelawat di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian dan juga Hospital Raja Perempuan Zainab di Kota Baru. Dana zakat RM30,000 diperuntukkan menyantuni 100 asnaf terpilih melibatkan wang tunai serta pembelian barangan keperluan. Program Ihtimam Ramadan berakhir dengan majlis berbuka puasa dan solat tarawih berjemaah bersama Karya Masjid. Laporan Majid Ismail, RTM. Menjelang Aidilfitri, pengguna jalan raya diminta merancang perjalanan serta menggunakan laluan Lebuh Raya Pantai Timur LPT atau Jalan Gerik Perak. Ini bagi mengelak pertambahan kenderaan melalui pintu masuk Gua Musang. Jadi dengan ada 2 laluan ini, saya rasa keadaan kesilakan di Gua Musang dapat dikawal. Apapun saya minta ketua daerah dan trafik daerah Gua Musang untuk mencari apa sekalipun kaedah dan juga laluan-laluan alternatif yang lain. Mungkin ada jalan-jalan yang orang daripada luar tak tahu. Kita orang tempat tadi tahu, jadi kita letakkan sign-sign yang cukup supaya dapat melicikkan lagi jalan. Dan kita telah bersedia untuk menghadapi mungkin 2-3 hari sebelum raya yang akan menjadi kenderaan banyaklah. Tapi kalau nak tanya jangkaan, saya tak mampu untuk menjangka berapa kenderaan akan masuk. Tetapi pastinya pada raya Aidilfitri kali ini lebih ramai kembali. Berlaku kesesakan jalan masuk Gua Musang Kuala Lumpur susulan penutupan jalan bagi tujuan kerja-kerja pemasangan cerucuk jambatan bagi projek lingkaran tengah utama LTU Package 3B dan 3C. Penutupan bermula di hadapan Petronas Jalan Persiaran Raya sehingga bulatan Tanah Putih. Inisiatif Sempadan Hijau atau Zon Penampan di bawah draft Rancangan Tempatan Daerah Jerantut 2020 Pengubahan 2 dilaksanakan Kerajaan Negeri Pahang menerusi Majlis Daerah Jerantut. Ia melibatkan kawasan seluas 500 meter sepanjang lebih 277 km sebelum garisan sempadan negeri Kelantan dan Terengganu. Ya, itu adalah keputusan Kerajaan Negeri Pahang pada tahun 2021. Ya, dalam syarat Kerajaan Negeri Pahang memutuskan zon penampan sebanyak 500 meter daripada keseluruhan sebenarnya di Negeri Pahang ni. Jadi sepadan dengan negeri itu, jadi 500 meter daripada sepadan tu, kawasan tu tidak boleh dilakukan apa-apa. Mana kita letak kat situ zon hijau.
Tambahnya, bagi daerah Jerantut, sempadan hijau membabitkan keluasan lebih 11,156 hektar akan diwartakan sebagai hutan simpan. Rancangan Tempatan Daerah Jerantut 2020 pengubahan 2 disediakan bagi menyelaras pembangunan guna tanah yang berubah akibat tekanan pembangunan kesan hartanah semasa. Bekalan minyak masak bersubsidi dalam negara setakat ini masih mencukupi. Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Saleh berkata sebanyak 60 juta paket minyak masak dikeluarkan dalam tempoh sebulan. Jelasnya bekalan minyak masak hanya tidak mencukupi apabila berlaku ketirisan dalam kalangan pembekal minyak masak. Dan saya nak maklumkan sepanjang bulan puasa kita buat ops pantau. Saya tak dapat data terkini tetapi 2-3 hari lepas dalam 30,000 premis kita dah buat ops pantau sepanjang bulan Ramadan. Ya, jadi memang sentiasa kita memastikan bahawa tidak berlakulah semua perkara yang kita tak ingini itu seperti ketirisan, ya, penyelewengan, pencatutan dan sebagainya. Itu semua kita Tegas beliau, pihaknya melaksana penguatkuasaan bagi mengelak berlakunya perkara tidak diingini termasuk penyelewengan, ketirisan dan pencatutan. Kerajaan Negeri Melaka menetapkan petunjuk prestasi utama KPI dalam melaksanakan program-program kebersihan di negeri itu. Ini termasuk mengaktifkan semula program gotong royong bersepadu yang dilaksana 2 kali dalam sebulan di setiap kawasan. Usaha berkenaan sebagai persediaan sempena Tahun Melawat Melaka 2024. InsyaAllah selepas daripada Hari Raya, saya akan memberitahu dan membuat satu mesyuarat penyelarasan dan saya nak lihat daripada MBMB, Majlis Pembenaran Hang Tuah Jaya, MPAG dan juga Majlis Pembenaran Jasin bagaimana kaedah untuk dilakukan, tetapi insyaAllah kita akan pastikan ini berlaku sebulan 2 kali. Pernah ada dahulu, saya masih ingat, tapi selepas itu mungkin dia tidak aktif ataupun ada tempat buat, ada tempat tak buat. Tetapi kali ini diletakkan KPI. Semua ahli majlis akan memastikan perkara itu dilakukan. Di mana hari ini mereka mesti engage dengan JPKK. Berhubung isu banjir, Datuk Rais berkata pihaknya yang membawa isu berkenaan termasuk projek tebatan banjir melalui perjumpaan bersama Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kong Meng selepas Aidilfitri. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menolak pandangan prestasi seorang pemain pasti meningkat jika berkelana ke luar negara. Sebaliknya, jelas Tunku Ismail banyak faktor perlu diambil kira termasuk kualiti perlawanan dan tahap kompetitif liga yang disertai. Baginda memberi contoh Titus James, Luqman Hakim Samsudin dan Hadi Fayad Abdul Razak yang gagal mencipta impak positif meskipun telah lama bermain di luar negara. So ini yang apa yang saya cuba mengatakan. Pemain-pemain semua bagus tetapi tak semestinya main di luar negara saja adalah segala-galanya. Kerana bila dia main di luar negara, tengok dulu kategori liga mana dia main, pasukan mana, peluang mereka dan expose kepada quality matches. Macam di JDT, anda boleh lihat sendiri quality matches dalam friendly game. Kami bukan lawan calang-calang pasukan. Kami lawan Borussia Dortmund. Kami lawan Zenit in Petersburg. Kami lawan Lokomotiv Moskow. Justru baginda meminta penyokong bola sepak negara bersikap realistik dan tidak menilai kualiti seorang pemain berdasarkan pengalaman bermain di luar negara. Dalam pada itu, Tengku Ismail menyifatkan persiapan pramusim di Emiriah Arab Satu UAE menjadi kunci kejayaan skuad Harimau Selatan ketika ini. Pemain-pemain semua memberi komitmen yang tinggi and coping very very well dengan plan yang kami ada dan kami harap benda ini dapat kami teruskan sepanjang season untuk lebih konsistensi. JDT Cemerlang meledak 30 gol dalam 7 aksi Liga Super dan hanya bolos sekali ketika menentang Kelantan FC.
seorang lelaki berusia 25 tahun ditahan bersama dadah bernilai RM128,000 di Pasar Besar Ipoh pada Rabu. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 8 paket plastik berisi serbuk dan ketulan heroin seberat 3,660 gram. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata dadah dirampas boleh digunakan kira-kira 7,000 penagih. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek direman 6 hari untuk siasatan lanjut. Tindakan pelucutan harta turut dikenakan di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Harta 1998 melibatkan sitaan wang tunai milik suspek sebanyak RM1,100. Suspek dipercayai mula aktif dalam aktiviti pengedaran dadah sekitar Ipoh sejak Februari lalu. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Kompleks Darul Hanan di Kepala Batas Pulau Pinang. Baginda meluangkan masa kira-kira sejam beramah mesra dengan penghuni Darul Hanan. Tipu hati ya, duduk dekat luar ada ni wayang dan ni duduk piece to piece. Face to face? Face to face. Duduk depan-depan bukan seronok. Dia pun seronok juga. Pemain suri pun seronok tengok muka Mak Yah. Dia senyum, dia kata nyanyi lagu Indonesia kat dia satu. Nyanyi sikit? Lagu tu yang nyanyi tadi lagu Ajare tu Marilah. Melayu Marilah Dewi Puspita Hati. Perasaannya suka lah. Tak pernah jumpa Pemain Suri. Sekali pertama kali abang dah jumpa. Rasa gembira pun ada, getar pun ada. Kenapa getar? Getar dia orang besar, kita orang kecil. Itulah. Duduk sini macam mana? Duduk sini seronok. Mana-mana tu mana tak nak duduk sini. Sunyi, sepi je, tak ada kawan. Lepas tu masuk 2-3 hari, seronoklah tengok kawan keliling suka kan. Berkawan-kawan dah. Ini Alhamdulillah dah 4 tahun dah duduk sini. Jumpa Mas Suri ni inilah pertama kali lah. Selalu duduk tengok dalam TV. Dan insyaAllah lah dapat jumpa secara live lah. Seronok sangat lah. 150 anak yatim dan orang kurang upaya dalam kalangan asnaf terpilih disantuni menerusi Majlis Iftar Kasih Anjuran Yayasan Kebajikan Perlis YKPS. Program tahunan sempena Ramadan itu dibuat bagi menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan khususnya di Perlis. Ketua Pegawai Eksekutif YKPS, Afendi Rajni Khan berkata golongan berkenaan diraikan dengan majlis berbuka puasa di hotel selain sumbangan duit raya. Sumbangan hasil ramai pihak itu pastinya menambah keceriaan kepada penerima sempena bulan mulia ini dan membantu dalam persiapan menjelang Aidilfitri. Sehingga kini, YKPS menjalinkan kerjasama dengan lebih 15 pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan, Majlis Khatam Al-Quran dianjurkan melibatkan 273 warga Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Putrajaya. Ia bertujuan memberi kebaikan dan manfaat bersama selain mengeratkan silaturahim. Pagi tadi program kita dimulakan dengan solat sunat duha, solat sunat tasbih, dibimbing oleh ustazah daripada JAKIM. Alhamdulillah sambutan yang amat menggalakkan pada tahun ini daripada tahun sebelumnya dan insya-Allah pada tahun depan kita akan laksanakan lagi program seperti ini insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam Majlis Khatam Al-Quran di Putrajaya. Majlis itu turut disertai petugas agensi KKD. Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal menyuntik dana sebanyak RM20 juta kepada Litar Antarabangsa Sepang SIC. Menterinya Hena Yeo berkata dana ini bagi membantu SIC menaik taraf infrastruktur setanding dengan statusnya sebagai litar ikonik negara. Hena turut berharap dana itu dapat membantu merancangkan kembali penganjuran kejohanan tempatan dan antarabangsa di litar itu. Kali ini dana ini cukup penting untuk mereka kerana ekonomi sudah dibuka semula dan mereka sudah ada event antarabangsa yang akan masuk pada bulan April. Jadi kita sekarang segerakan penambahbaikan naik taraf dan kita terima 20 juta untuk bantu naik taraf.
Beliau maklumkan perkara berkenaan pada Majlis Ihya Ramadan bersama media dan warga SIC di Sepang. Dalam pada itu juga beliau turut memaklumkan kerajaan telah memberi sejumlah dana bagi program pembangunan bakat di bawah pengurusan LITAR tersebut. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Sharifman Hanif memaklumkan kerja penurapan LITAR Sepang membabitkan selikoh 7 sehingga 12 telah mencapai tahap 40%. Racing so far kita dah mobilize the equipment kat sini minggu lepas. This week kita dah mill the first layer dan insyaAllah the following week kita akan lay benda tu dan the final week tu kita akan bagi dia ni lah. Beliau yakin kerja penurapan itu mampu siap sepenuhnya sebelum perlumbaan Piala Porsche Carrera Asia dijadual pada 29 dan 30 April ini. Kali terakhir SIC menaik taraf LITAR Sepang adalah pada tahun 2016. Kitab suci Al-Quranul Karim perlu dipelihara sebaiknya untuk kemaslahatan generasi akan datang. Walaupun bagi sesetengah pihak ia hanyalah helaian kertas, namun kesedaran berkenaan nilai di sebalik tulisan ayat dan maksud pembawakannya itu harus diperluas agar kalam Allah itu dihormati setiap individu tidak mengira agama. Wartawan JAKIM Fadlina Izhar ada laporannya. Sejak diturunkan kira-kira 1413 tahun dahulu, Al-Quran menjadi kitab panduan hidup manusia dan rujukan utama umat Islam di samping sunnah Rasulullah SAW. Penurunan Al-Quran juga sebagai bukti ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, ia menjadi kitab suci yang wajib dipelihara sebaiknya. Di Malaysia, bukti sejarah penyalinan Al-Quran dari abad pertama telah disimpan dan dibaik pulih di Muzium Kesenian Islam. Kalau kita lihat di muzium ini, kita dapat kecantikan Al-Quran yang ada dalam koleksi muzium ini. Kita tengok ragam hias dia dibuat daripada hiasan emas, tulisan dia pun cantik, skrip yang dihasilkan dia pun menarik. Jadi itu melambangkan Al-Quran ini disanjung tinggi antara kitab ataupun manuskrip yang dianggap paling tertinggilah dalam ajaran Islam. Kami terus mengenekahkan mushaf Quran yang nadir, yang cantik dan juga yang mempunyai nilai yang tinggi supaya untuk generasi akan datang dia terus dihargai. Muzium ini mempunyai lebih 6,000 koleksi artifak mushaf dari 16 dinasti seluruh dunia. Setiap mushaf Quran yang diterima akan melalui proses penjagaan rapi demi mengekalkan sifat asal sejarah pada mushaf tersebut. Ianya perlu melalui proses double cleansing, iaitu konservator kertas perlu mengeluarkan habuk yang terdapat di dalam mushaf. Cabaran dia sangat rapuh secara jujurnya dan kita perlukan pengendalian yang sangat rapi dan juga kita perlukan minimal intervention iaitu pengendalian yang kurang supaya kita tidak merosakkan lagi objek tersebut. Di sini memang kami semua terlatih untuk pegang dan kendalikan objek tersebut. Penurunan wahyu yang terakhir iaitu Al-Quranul Karim merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk ciptaannya agar mereka mempunyai panduan dan neraca yang terbaik dalam mengatur kehidupan. Meskipun pelbagai insiden yang terlihat ingin menceroboh kesucian kitab agung ini, kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa sedia mempertahankan ketinggian Al-Quran dan ajarannya. Salam Nuzul Al-Quran, Fadlina Izhar, laporan JAKIM untuk RTM. Berita wilayah 7 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih semayang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.